Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi untuk silibus seterusnya ataupun subtopik seterusnya, kita pergi pada matlamat kerajaan untuk menjaga kebajikan masyarakat dan meningkatkan kemakmuran negara. Okey, kalau sebelum ni awak cikgu dah terangkan dan awak dah belajar berkenaan dengan cara kerajaan mengawal externality negatif. Okey, yang mana dibuat melalui pemberian subsidi, cukai, lepas tu undang-undang dan peraturan. Okey. So hari ini kita masuk kepada matlamat kerajaan untuk menjaga kebajikan masyarakat dan meningkatkan kemakmuran negara. Okey. So bagi mencapai maklumat data, kerajaan memainkan 3 peranan. Okey. Ketiga peranan ini saling berkait, hubung kait antara satu sama lain seperti dalam gambar raja di bawah. Okey ni. Okey. Maksud ni lah yang berkait tu sebagai pengeluar dan majikan. Lepas tu mencapai objektif makroekonomi, mengawal selia, pengeluar dan eksternaliti negatif. Okey, apa kaitan ni macam ni lah. Okey, sebagai pengeluar dan majikan, kalau kerajaan sebagai pengeluar dan majikan menggaji pekerja dalam sektor awam, contoh pekerjaan cikgu semualah, menyediakan barang awam dan barang sosial. Okey, dia sebagai pengeluar juga, dia mengeluarkan barang awam, menggalakkan aktiviti pelaburan, tak kisahlah apa-apa yang berkaitan dengan pelaburan, dan kestabilan imbangan pembayaran. Okey. Dalam masa yang sama, dia berkait dengan ni, menggaji sektor awam, menyedia barang sosial, barang awam dan barang sosial. Melibatkan guna tenaga, maksudnya pekerja, guna tenaga penuh, maksudnya kurang pengangguran ataupun tiada pengangguran. Bila ada dia menggaji pekerja ni tadi dengan menyediakan barang awam, sebab nak buat barang awam contoh jalan raya kan pakai pekerja. So dalam masa yang sama mencapai objektif ekonomi. Objektif makroekonomi guna tenaga penuh, maksudnya tiada pengangguran ataupun pengangguran bawah 4%. Okey. So dalam masa yang sama mencapai objektif makroekonomi, dia ada guna tenaga penuh, kestabilan harga, pertumbuhan ekonomi, kestabilan imbangan pembayaran. Okey. Tengok mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif pula melalui undang-undang dan subsidi, mengawal harga pasaran. Ini yang sebelum ni. Okey, tapi mengawal harga pasaran ni dia kait dengan kestabilan harga kat sini. Okey, mencapai objektif. Jadi ni adalah hubung kait antara tiga-tiga ni. Okey. Okey, maksud dia sebagai pengeluar dan majikan ada 4 item, 2, 3, 4. Bawah mencapai objektif ekonomi ada 1, 2, 3, 4. Okey. Dan bawah mengawal selia pengeluar eksternaliti negatif ada 2. 1, 2. Okey. Lepas tu analisis hubung kait antara ketiga peranan. Okey, inilah. Okey, yang ni semua teori. Jadi memang nak kena membaca lah. Peranan kerajaan sebagai pengeluar. Okey, yang tadilah mengeluarkan barang awam, kemudahan dan infrastruktur disediakan, contohnya pendidikan, keperluan asas, macam-macam lah. Peranan kerajaan sebagai majikan macam tadilah menyediakan peluang pekerjaan, mencapai objektif guna tenaga penuh, kadar pengangguran kurang atau tiada pengangguran, senang cerita. Okey, mencapai objektif pertumbuhan ekonomi, mencapai objektif imbangan pembayaran. Okey, wang masuk dengan wang keluar tu maksudnya kegiatan ekspor dan import. Okey. Mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif. Okey, yang ni sebelum ni kita dah belajar. Dibuat undang-undang. Okey, lepas tu yang subsidi dan satu lagi cukai tu yang sebelum ni. Okey. Mencapai objektif kestabilan harga. Okey, sebab kerajaan dia campur tangan sebab nak pastikan harga pengeluar ataupun penjual tak sesuka hati letak. Tu mencapai objektif kestabilan harga. Atau sebelum ni yang cikgu terangkan dasar harga maksimum, harga minimum. Okey. Okey, seterusnya penunjuk ekonomi. Apa itu penunjuk ekonomi? Okey, merupakan data-data makroekonomi yang digunakan untuk penganalisis dan mentafsir prestasi sebuah ekonomi secara keseluruhan. Okey, penunjuk ekonomi. Macam awak lah, penunjuk prestasi dari segi peperiksaan, penunjuk peperiksaan yang menggambarkan macam mana awak ni potensi untuk cemerlang ke tak. Sama juga lah ekonomi, penunjuk ekonomi. Penunjuk ekonomi dia berdasarkan ni. Nak tahu ekonomi kita bagus atau tak, ini adalah penunjuk dia. Berdasarkan indeks harga pengguna, pengangguran, keluaran dalam negara kasar atau KDNK, ataupun dengan kata lain pendapatan negara lah.
Lepas tu imbangan pembayaran yang melibatkan ekspor dan import. Okey, mana lagi banyak lagi bagus, ekspor ke import? Ekspor, kita jual barang ke negara luar, kita akan dapat duit, negara kita dapat duit, lagi bagus imbangan pembayaran. Tapi kalau banyak membeli import, tu tak bagus. Okey. So kita pergi kepada indeks harga pengguna. Indeks harga pengguna apa dia? Okey, mengukur perubahan harga sekumpulan barang dan perkhidmatan yang terpilih dalam ekonomi bagi suatu tahun berbanding dengan tahun dasar. Okey, tahun dasar tu maksud indeks harga pengguna IHP. Ini tak ada apa pun, just teori sahaja. Okey, indeks harga pengguna ada 3, bawah dia penunjuk untuk mengkaji perubahan tingkat harga umum, harga barang lah. Okey, lepas tu menunjukkan kos sara hidup masyarakat. Indeks harga pengguna juga dapat menunjukkan kos sara hidup masyarakat dan mengesan inflasi. Nanti kita tengok macam mana. Okey, pengiraan indeks harga pengguna macam mana dikira. Katakan yang ni dia bagi makanan dan minuman, indeks harga pengguna 30.2%. Semualah awak boleh tengok kat sini kan. Semua ni pengangkutan, perkhidmatan, hiasan, perkerasan, kesihatan, komunikasi. Tahun dasar dan tahun semasa, apa dia? Okay, tahun dasar diberi sebagai indeks 100. Maksudnya nilai dia 100. Okay, tengok. Tak apa, yang tu sekadar teori dulu. Okay, seterusnya inflasi. Apa tu inflasi? Okay, inflasi merujuk pada kenaikan tingkat harga umum barang dan perkhidmatan secara berterusan dalam sebuah ekonomi. Harga sentiasa naik sebab tu kenaikan tingkat harga umum secara berterusan. Okey. Biasanya harga barang naik tu sebab barang tak banyak tapi ramai orang nak beli. Jadi automatik harga barang tu penjual akan naikkan. Sebab kalau seorang tak nak beli, sepah lagi yang nak beli. Jadi automatik harga barang penjual akan naikkan sebab dia akan dapat untung lebih. Dan dalam masa yang sama, kalau orang tu tak nak, orang lain ramai lagi beratus yang nak. Okey, sebab barang tak banyak tapi orang ramai yang nak. Contoh tepung, minyak. Sebab tu kadang-kadang kena catu minyak kan, minyak masak. Tu sebenarnya inflasi. Okey. Indeks harga pengguna berfungsi sebagai penunjuk ekonomi. Yelah, sebab inflasi tadi boleh gambarkan macam mana ekonomi kita bagus ke tak. Kalau inflasi memang tak bagus lah, sebab nanti pengguna akan rasa tertindas lah ataupun ditindas sebab harga barang mahal. Okey, kadar inflasi merujuk pada peratus perubahan ni sebenarnya daripada formula. Nanti kita tengok kat bawah Kadar inflasi boleh dikelaskan kepada inflasi ada 3. Inflasi sederhana, inflasi merangkak atau merayap. Jangan ingat ulat saja merangkak merayap. Inflasi pun ada. Inflasi melampau atau hyperinflasi. Kita tengok. Inflasi sederhana maksud dia harga barang antara 2 hingga 3% je kenaikan dia. Kalau merangkak atau merayap 4 hingga 5%, maksudnya harga makin naik. Kalau melampau ialah mencapai berapa ratus peratus. Melampau lah. Itu maksud harga barang memang terlalu tinggi sampai orang tak mampu dah nak beli. So, inflasi. Jenis-jenis inflasi ada 3. Yang ni kita akan pergi, jenis inflasi ni kita akan pergi next class. Cukup sampai sini. Tak apalah, kita sambunglah sikit lagi. Jenis inflasi. Inflasi tarikan permintaan, inflasi tarikan permintaan, inflasi tolakan ni sebenarnya silap. Tolakan permintaan. Inflasi tarikan permintaan inflasi tolakan kos sebenarnya. Satu lagi inflasi diimport. 1, 2, 3 disilap tu. Inflasi tarikan permintaan, senang cerita cikgu cerita macam ni lah. Inflasi tu maksudnya harga barang naik. Tiga-tiga ni harga jadi mahal atau barang naik. Inflasi tarikan permintaan ni sebab orang ramai nak.
Sebab tu nama dia tarikan permintaan. Bila ramai nak, barang akan jadi mahal. Penjual akan jual lebih tinggi harga dia sebab dia tahu orang ramai nak beli. Jadi automatik harga barang tu mahal sebab terlalu ramai orang nak. Sebab tu nama dia inflasi tarikan permintaan. Okay, cikgu terus dia straight to the point sebab senang. Okay, ni cikgu kata dia tersilap tadi. Sebenarnya inflasi tolakan kos. Okay, awak boleh baca kat sini, tapi apa yang cikgu nak terangkan terus straight to the point. Maksud dia tolakan kos tu, harga barang penjual akan jual lebih mahal. Okay, macam cikgu cakap tadi, inflasi, tiga-tiga jenis inflasi ni semua harga mahal ya. Okay, tapi yang tolakan kos ni sebab harga kos barang dia mahal, jadi dia terpaksa naikkan harga. Contohnya nak buat pisang goreng kan, nak jual. Disebabkan harga minyak mahal, gula mahal, tepung mahal, jadi dia terpaksa jual satu ketul pisang goreng tu mungkinlah 50 sen satu contoh. Jadi sebabnya kos mahal, kos nak buat barang tu mahal, nak jadikan pisang goreng tu mahal, jadi dia terpaksa naikkan harga. Tu tolakan kos sebab melibatkan kos. Last sekali lagi, inflasi diimport. Inflasi diimport ni sebab barang import. Barang import kita tahu mahal. Contoh barang import, kereta import. Okay, jadi harga kalau tengok kereta import berbanding kereta tempatan macam kereta Malaysia, of course lah kereta import lebih mahal. Sebab apa mahal? Sebab barang tu import. Dia nak masuk dalam negara kita, dia dah kena cukai. Okay, nanti awak akan belajar lagi berkaitan dengan cukai import semua tu. Jadi disebabkan barang tu ialah barang import, dikenakan cukai, jadi kita terpaksa bayar lebih. Kita kena tanggung kos untuk kena cukai tu. Tu nama dia inflasi diimport. Untuk kesan inflasi kita pergi next week. Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.